Jadi boleh dengar saya. Boleh. Jadi gambar mana tu? Madinah. Madinah. Masjid Nabawi. Pintu berapa? Oh, saya tanya pintu kan. Pintu berapa tu? Pintu nak tahu. Cuba tengok di mana apa ni? Di mana makam Rasulullah. Dah tentulah di bawah kubah hijau kan. Bila dia di bawah kubah hijau, maknanya kita sekarang berada di barat. Pintu barat ni. Olimpik. Kita berada di pintu barat. Mombik di belah sana. Bukan ni Oberoi Mombik belah sana. Oh. Sebab kiblat ni di sana. Kiblat sudah tentu di hadapan kubah tu. Ya. Jadi maksudnya depan ni kita tak boleh solat depan ni lah sebab imam depan tu kan. Ini datang daripada depan ni, ya. Pintu 1, pintu 2 semua sebelah depan sana ya. Tapi orang Malaysia biasa duduk di sebelah belakang. Kalau kita duduk di apa? Duduk di duduk di Hilton, duduk di apa lagi belakang tu? Wadah. Ya, apa lagi hotel-hotel besar di situ, ya. Tapi semua di belakang lah, ya. Apa Oberoi ya? Oberoi pun di belakang. Itu pintu belakang. Ini semua daripada depan. Ya. Jadi sikit gambaran ya, As-Sirah An-Nabawiyah. Bila kita menyebut sirah sebenarnya ialah biografi ya. Sirah ni biografi maknanya perjalanan hidup. Dan perjalanan hidup yang perlu kita pelajari dalam dunia ni sudah tentulah perjalanan hidup Nabi. Jadi bila disebut sirah Nabawiyah maknanya prophet biografi. Cuma saya tak suka perkataan prophet ni ya. Sebab dalam bahasa orang putih, bahasa Inggeris, prophet ini diambil daripada perkataan prophecy. Prophecy adalah ramalan. Ya. Jadi bila prophet mana peramal? Rasulullah bukan peramal. Rasulullah penerima wahyu kan. Jadi kita lebih sesuai guna messenger. Ya, jangan guna prophet. Tapi istilahnya orang guna ya. Okey. Gambar-gambar saja ya. Jadi kita nak mencapai ana uhibbu ya ana uhibbuka ya Rasulullah. Di bawah tu ya. Ana mana saya lah. Uhibbu saya suka, saya kasih, saya sayang, saya cinta. Ya. Uhibbuka kau ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Okey. Kita nak sampai ke tahap tu. Jadi ayat yang menjadi apa kita panggil titik tolak kepada perbincangan tentang pengutusan Rasulullah sebagai rahmat kepada sekalian alam ialah surah Al-Anbiya ya. Kalau tengok di situ surah Al-Anbiya ayat 107. Ya, surah Al-Anbiya surah yang menceritakan tentang rasul-rasul, nabi-nabi. Ya, surah ni dia special ya. Kalau surah Yusuf cerita Nabi Yusuf. Kalau surah Ibrahim cerita Nabi Ibrahim. Kalau surah Muhammad cerita Nabi Muhammad. Tapi surah Al-Anbiya menggabungkan banyak cerita kisah-kisah Nabi ya, sebahagian besar daripada 25 orang Nabi itu duduk ceritanya dalam surah Al-Anbiya ya. Ayat 107. Apa ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inilah titik tolak ya. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa melainkan rahmatan sebagai rahmat lil alamin kepada sekalian alam ya. Muslimat yang sana tu sini sikitlah, nanti tak nampak. Ya. Sini sikit. Haji Rahman tak mendongak kan? Boleh ya? Okey ya. Okey. Terima kasih. Jadi ini sekali lagi tak boleh nak buat. Ini sekali lagi Masjid Nabawi ya. Saya nak sebut bahawasanya bila kita sebut Masjid Haram, Masjid Haram merujuk kepada dua-dua masjid. Masjid Haram Makkah dan Masjid Haram Madinah ya. Jadi orang lain suruh sebut Masjid Haram Makkah. Dia sebenarnya dua-dua Masjid Haram. Sebab itu kita panggil Haramain. Haramain dengan makna dua bandar suci. Ya, sebab itu diterjemahkan the two holy cities ya, the two holy cities. Makkah ya dan Al-Madinah. Madinah sentiasa ada al ya. Al-Madinah referring to Madinah lah. Okey. Kita masuk cerita tentang sirah ya. Jadi mengapa kita sebenarnya kurang terkesan dengan sirah? Baca-baca dah ya. Pertama kerana mungkin kita belajar sirah dulu masa sekolah kerana nak lulus periksa. Ya. Sebab kita punya sistem, minta maaf ya, saya pun duduk dalam sistem ni. Sistem kita terlalu exam oriented. Ya.
kita kita panggil aiming for 8A, 9A, 10A, ya. Sedangkan Islam yang kita pelajari ini adalah untuk diamalkan, ya, bukan untuk sekadar dulu biasa, ya. Sebab tu kita tengok ada pelajar Hindu yang dapat A1 dalam agama Islam, ada, ya. Dan boleh baca Fatihah pun, ya, silap-silap sedap dibaca pada kita lagi. Tetapi kosong jiwa ni, ya. Nanti kita akan tunjuk. Jadi ramai orang mengeluh sebab susah nak kuasai sirah. Ya, dia kata baca banyak kali dah Ustaz, tapi duk tertukar juga, ya. Mana perang Badar dulu ke perang Uhud tertukar. Ya. Nabi hijrah tahu bila ni? Ya. Khadijah ni masa dekat Madinah, tak ada pun cerita Khadijah. Macam mana nak ada cerita Khadijah? Khadijah meninggal dah. Ya. Jadi kita selalu begitu. Sebab yang pertama, sirah ni tuan-tuan, ya, dia melibatkan tahun. Ya, tahun 1 hijrah, 2 hijrah, 3 hijrah. Ada tak cara-cara untuk kita ingat? InsyaAllah kita bagilah tips-tips tu, ya. Tips-tips ni sebenarnya sangat mahal harganya, ya. Tapi saya kongsi dengan tuan-tuan. Nak bagi hadiah lain tak ada, ya. Jadi hadiah cerita Rasulullah, perjalanan hidup, ya. Kemudian kalau kita tak ingat tahun, tak apa ke? Tak apa. Cuba tuan-tuan tengok Quran. Ada tak Quran cerita perang Badar tahun 1 hijrah, perang Uhud? Tak ada cerita, ya. Jadi maknanya bukan tahun yang paling penting. Yang penting ialah ibrah. Ibrah maknanya pengajaran yang boleh kita ambil daripada sesuatu peristiwa. Sebagai contoh, ya, saya letak situ. Sebelum Nabi hijrah, ya, Allah turunkan surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tahu tuan-tuan, ya? Sebagian tuan-tuan mungkin dah pernah pergi Gua Ashabul Kahfi, ya. Di mana Gua Ashabul Kahfi tuan-tuan? Ya. Gua Ashabul Kahfi ni banyak, ya. Di Syria pun ada 2 tempat di Syria. Katanya di Itali pun ada, saya tak pernah pergi, ya. Ya, tuan-tuan yang pernah pergi ke Itali, ya, mungkin tahu, ya. Kemudian satu lagi yang paling sahih, ya, kata para sejarawan, di Jordan itulah tempat yang tuan-tuan pergi, ya, dekat daripada Aman tu, dekat sangat. Ya, saya ingat dalam sekitar 40 minit tak sampai dah kita dah sampai ke situ. Ya. Jadi Allah turunkan surah Al-Kahfi untuk apa tuan-tuan? Sebagai pengajaran kepada Nabi dan para sahabat, nak bagi tahu, ya, dalam perjuangan, ya, jeramannya, dalam perjuangan kadang-kadang kita terpaksa keluar daripada kampung kita. Kalau duduk di kampung saja macam Nabi kan boleh duduk di Mekah. Ya, malah solat di Mekah dapat 100,000 pahala. Tetapi Allah takdirkan Nabi hijrah pergi ke Madinah. Sedangkan Madinah 1,000 pahala je kan. Masjid Nabawi kan 1,000 je. Masjid Makkah 100,000. Tetapi Allah tetap perintahkan Nabi pergi ke Madinah juga, ya. Jadi cerita Ashabul Kahfi, cerita 7 orang, ada yang kata 5 orang, ada kata 3 orang duduk dalam gua kan. Ditidurkan mereka selama berapa ratus tahun? 300 tahun, ya. 300 tahun Masihi. Kalau tahun Hijrah 309 tahun. Sebab setiap 100 tahun Masihi kita kena campur 3, ya. Sebab tahun Hijrah dia punya bilangan bulan sikit, ya. Dalam bulan Hijrah ada tak 31 bulan? Tak ada. Dia sama ada 29 atau 30. Sebab tu pernah tak kita puasa 28 bulan? Ya. Kebetulan puasa jatuh bulan Februari kan? Ya. 28 tak pernah. Dia kena 29 juga atau 30. Tapi dalam bulan Masihi ada 31 ada, ya. Okey. Begitu juga kisah Nabi Ibrahim. Tengok Nabi Ibrahim tuan-tuan lagi hebat. Nabi Ibrahim ni diperintah, ya, dia kena perintah hukuman, dia kena barbecue tuan-tuan. Di barbecue dia, ya. Tetapi tidak terkesan oleh api, ya. Itu yang biasa kita duk baca tu bila duduk di Mekah kan. Panas sangat. Kita diajar untuk membaca ayat yang dibaca oleh Nabi Ibrahim, ya. Kita tafaul dia panggil. Tafaul makna ambil sempena. Bukanlah makna Nabi suruh baca dah. Tapi oleh kerana ayat itu duduk dalam Quran, boleh kita jadikan sebagai bacaan doa kita, ya. Apa dia? Ya nar, wahai api, ya. Ya nar, ya, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah kamu sejuk dan selamat seperti mana sejuk dan selamat kepada Nabi Ibrahim. Ini boleh baca di surah. Ayat berapa, surah berapa tak pasti, ya. Jadi apa ni, itu homework lah, ajar amal yang kena cari, ya. Jadi sebahagian besar Al-Quran, cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok, dalam Quran ni dia cerita je. Hukum tak banyak sebenarnya. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, hukum ada dalam 500 je.
Yang lain tu semua cerita, cerita Firaun, ya, cerita Nabi Musa. Yang paling banyak cerita Nabi siapa tuan-tuan? Nabi Musa paling banyak. Firaun paling banyak, ya. Jadi bila disebut cerita Nabi Musa paling banyak, maknanya cabaran hidup dia lebih banyak, ya. Bila disebut Firaun, bukan makna Firaun tu oleh kerana selalu sebut maka dia tu bagus, tidak, ya. Sebab jahatnya sungguh. Sebab itulah ceritanya diulang-ulang, ya. Kemudian apa lagi di situ, ya, kita apabila kita menelusuri kisah ni, ya, sebenarnya kita tahu sumber sirah adalah Quran dan hadis, ya. Nanti kita akan tunjuk buku-buku apa yang sepatutnya kita miliki lah sebagai tambahan, ya. Okey. Ini dari segi teknik sajalah, ya. Kisah-kisah tu tak apa, saya tinggalkan saja, ya. Jadi apabila disebut sirah ni sebenarnya kita terjemahkan kehidupan Nabi. Daripada Nabi lahir, ya, meninggal ayah dia ketika Nabi duduk dalam perut ibu dia, ya. Kemudian mak Nabi pula meninggal umur 6 tahun, kita dah sebut, ya, baru nak bermanja setahun, ya, Allah dah matikan ibunya, ya. Dia dididik pula oleh datuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun meninggal 2 tahun lepas tu, ya. Kita dah sebut tu secara umum, ya. Jadi kisah Nabi ni memang menyayat hati, ya. Satu disiplin ilmu yang tersendiri, tuan-tuan, ya. Kita laju-laju saja, ya. Sirah, ni kita nampak gambar cantik sikit, ya, adalah pelajaran semalam yang perlu diteladani, ya. Sebab itu apa yang berlaku pada zaman kita kena relatekan dengan yang berlaku pada zaman Nabi, ya. Sebab itu kita kena menoleh ke belakang. Di samping kita mendongak ke hadapan, kita juga mesti menoleh ke belakang, ya. Sebab kalau orang yang tak mahu mengambil pelajaran daripada sejarah, maknanya rugilah dia, ya. Okey. Pendekatan Al-Quran, ya. Ini ada cerita, ya, satu kisah ni dalam suratul Fatah ni ayat ke-10, ya. Kalau kita jumpa, kita cerita lagi. Ini pendekatan bahasa ini semua teknikal lah. Ini kita akan ulang balik banyak kali, kita akan tunjukkan ni, ya. Tapi dalam kitab sirah kena ingat ada riwayat palsu. Sebab tu kita kena cari buku yang berautoriti, ya. Kita jangan beli buku-buku yang kita tengok menarik je kita beli, ya. Sebab apa? Sebab zaman sekarang ini, ya, orang tak peduli tentang dosa pahala dah, ya. Dia fikir asalkan buku dia laku, ya, cukup. Kita tak boleh begitu. Kita kena pilih-pilih, ya. Tak, kalau macam berautoriti tak, macam kita golongan yang biasa ni cari kita nak tahu tak? Ustaz lah yang akan mencadang-cadangkan. Nanti saya akan tunjuk beberapa buku. Antaranya itulah Nurul Yakin yang kita guna ni, ya. Sebab buku ni buku moden. Bila buku moden, maknanya dia dah baca buku-buku yang lain lah, dan dia summarizekan, ya. Saya beli buku ni sebab yang pertama, buku ni yang paling ringkas, ya. Sebab sebenarnya saya nak cadang guna buku Ibnu Katsir, tapi Ibnu Katsir 14 jilid. Nanti tonton tak beli pula kan. Jadi kita pakai yang 1 jilid dulu, ya. Kemudian, okey, masalah yang melanda umat kita sekarang, ya. Yang pertama, kemarau iman dia, ya. Yang kedua, fikrah jahiliah. Maknanya kita banyak terpengaruh dengan, ya, minta maaf, ya, pemikiran barat, ya, tentang agama, ya. Sebab orang barat semakin dia meninggalkan agama Kristian, semakin maju dia. Betul tak, tuan-tuan? Berlaku pergaduhan kan. Tuan-tuan ingat, saya ingat dulu kita baca sejarah tentang Galileo dulu. Dia ni saintis kan. Jadi akhirnya oleh kerana dia punya kita panggil benda yang dia temui itu bertentangan dengan pandangan gereja, akhirnya dia diperintah, ya, tak boleh lepas pada rumah, ya. Perintah berkurung, ya. Dan akhirnya dia mati kan, terbakar, ya, dibakar rumah dia. Jadi Islam kita sangat sangat welcome, ya, ilmu pengetahuan, ya. Sebab dulu cuba kita ingat masa kecil-kecil dulu, ya, kita belajar bahawasanya yang bergerak mengelilingi orbit ni, ya, yang bergerak kita kata hanyalah bumi, ya. Matahari tidak bergerak. Tetapi surah Yasin menyebut wasyamsi tajri li mustaqarril laha, ya. Ketahuilah bahawasanya matahari juga berputar pada orbitnya, ya, pada railnya, ya. Rail tu daripada bahasa Arab, mustaqarril, ya. Orang putih pun ambil rail, ya. Asalnya mustaqarril daripada bahasa Arab. Jadi tanda sejiwa, ya. Hilang dah sifat mahmudah, ya. Orang kita bila duduk di masjid surau, alhamdulillah baik, sopan kita tengok, ya. Tapi bila dia keluar aja,
Dia start aja enjin kereta, dia pegang aja steering, bertukar jadi monster. Ya, dia tak peduli dah, ya. Dia tak peduli halal haram dah, ya. Dia tak ada kesabaran dalam masjid, ya. Bila ada tempat kosong depan, ada soft, sila tu haji, dia kata, ya, lembut sungguh, ya. Tapi bila dekat tol macam mana? Ya, bila smart tag atau touch and go, oh dia tak peduli, tak bagi, ya. Sedangkan apa kita panggil akhlak yang baik, memberi dahulukan orang tu, ya, adalah perintah agama, sama ada di mana keadaan sekalipun, ya. Cuma kita dah sebut dulu, tuan-tuan ingat, dalam bab ibadah, apabila ada peluang kita dahulu, kita kena utamakan diri sendiri. Ya, kalau ingat lagi, dalam solat, bila saf depan kosong, kita jangan tengok orang kiri kanan, kita yang kena pergi. Sebab kaedah dalam ibadah, ya, mendahulukan orang lain dalam ibadah adalah makruh. Ya, jadi kita kena pergi dulu. Ya. Tetapi dalam bab muamalat, ya, kita bagi orang lain. Maknanya kalau dalam solat kejap lagi, ya, ada saf kosong depan, kita pergi dulu. Tapi dalam bab makan pula lepas tu, kita utamakan orang lain dulu. Ya, sebab makan tu termasuk muamalat. Ya. Kalau kata ustaz, kalau kita lambat kan, ni first come first serve ustaz, habis tinggal dia punya tinggal kuah aja ustaz, macam mana? Ya. Ya. Nak buat macam mana? Ya, rezeki kita lah tu, ya. Jadi itu antara perkara yang boleh saya sebut, ya. Kemudian ni tadi kita dah sebut ni, sirah adalah pelajaran, ya. Jadi poinnya ni saja, jangan malas baca buku, ya. Wahai pemuda-pemudi, kenapa malas baca buku, ya. Jadi kita jangan malas lah, ya. Kena baca-baca, dan zaman sekarang tak mesti baca lah, kita boleh tengok TV kan. Kita boleh YouTube ada, kita download saja, letak dalam MP3, kita boleh cucuk je dalam kereta kita dengar, ya. Macam-macam. Ya, kalau orang driving daripada KL ke Kedah, ya, tak tahu berapa jam ceramah dia boleh dengar, ya. Balik dengar sekali lagi, ya. Sebab tu saya ingat zaman ni zaman, kalau orang kata dia tak ada peluang mengaji agama, macam mana kita nak sebutnya? Peluang macam-macam. Dalam TV, tanyalah ustaz, ya, bukan tanya ustaz, ya, tanyalah ustazah pun ada, ya. Macam-macam rancangan, TV Hijrah TV, apa, Astro, Oasis dan sebagainya, macam-macam, ya. Jadi sekarang ni kita nak bongkar, ya, apakah sebenarnya yang berlaku pada zaman ini, ya. Ini gambar tadi lah, ya. Inilah secara umum, kalau saya boleh buat, ya, secara mudah kronologi sirah Nabi sejak daripada Nabi lahir sampailah Nabi wafat. Inilah dia secara umumnya, dalam satu muka saja saya bagi, ya. Jadi cuba tengok tuan-tuan, satu hijrah mula daripada Madinah. Sebelum tu tak ada hijrah, ya. Sebab hijrah tak berlaku lagi. Jadi tarikh yang kita kena ingat senang je. Tuan-tuan ingat satu tarikh je. Tarikhnya ialah 570 Masihi. Itu saja kena ingat, 570 Masihi, ya. Kalau tuan-tuan tahu, ingat tarikh itu, cukuplah. Saya buktikan, ya. Oleh kerana Nabi lahir 570 Masihi, ya, maka kita dah boleh agak. Nabi kahwin dengan Khadijah tahu bila? Tanpa tengok tu, ya. Campur 25. Sebab Nabi kahwin umur 25 kan. Jadi 595. Ya. Okey. Bilakah tahun Nabi dilantik menjadi Nabi? Ketika Nabi umur berapa? 40. 570 campur 40, 610 kan. Itu je, bukan maknanya kita hafal, tapi kita faham, ya. Jadi bila kita faham, ilmu pun dapat, exam pun kita skor, ya. Jadi ini je dia punya konteks dia, ya. Secara mudah apa dia? Yang penting dalam sejarah Nabi, yang pertama Nabi lahir 570. Cuma kalau saya boleh bagi tahu pada tuan-tuan, 570 ni ialah satu peristiwa besar berlaku, peristiwa Ashabul Fil. Cerita Abraham daripada Madinah, daripada Yaman pergi untuk merobohkan Kaabah kan. Tetapi mereka telah diserang, ya, oleh tentera udara, ya. Tentera udara yang didatangkan oleh Allah. Dipanggil Tayran Ababil, ya, tentera-tentera burung yang membawa sijil, ya, maknanya batu-batu, ya, daripada neraka. Mati semua, ya. Tuan-tuan, kita dah kita baca nanti, ya, bagaimana tentera yang pergi itu jumlahnya lebih kurang 60,000 orang. Ramai tuan-tuan, 60,000. Ya, 60,000 tentera. Sebahagian besarnya mati di tempat kejadian. Abraham hidup. Sebab Allah nak pastikan dia dapat balik ke Yaman, dan orang Yaman dapat tengok, oh ini dia kesan
kalau rumah Allah nak dirobohkan, ya, akhirnya bila dia sampai di Yaman mati juga. Ya, dia punya tubuh ni tuan-tuan, daging ni kita kata apa ni ya, dan jatuh luruh dia punya daging ni, ya, sikit demi sikit. Anggota badan dia begitu juga. Ya, itu yang disebut seperti daun yang dimakan ulat, ka'asbin makul, ya, seperti daun yang dimakan oleh ulat. Ya, itu peristiwa itu berlaku pada tahun 570 Masihi, sebelum Nabi lahir, lebih kurang 50 hari sebelum Nabi lahir. Ya, jadi 570 kita ingat, M tu masih, ya. 40 tahun lepas tu, ya, Nabi dapat wahyu, usia 40 tahun. Sebab apa saya tak letak Nabi kahwin? Sebab umur 25 tak penting kan, kita dah sebut dulu. Ada student kan, ya, umur 24 tak nikah lagi. Bila kita tanya pasal apa tak kahwin, dia kata nak ikut sunnah, dia kata, ya, nak kahwin umur 25. Ya, saya kata kalau umur 25 nak kahwin, dah jumpa ke isteri umur 40. Ya. Dia kata, ustaz jangan melawak ustaz. Saya kata saya tak melawak, ya. Ini sungguh ni. Kata nak ikut sunnah, package lah kan. Sunnah mesti dah package, ya. Mana boleh ambil sikit-sikit. Jadi barulah dia faham sebenarnya usia 25 tahun kahwin tu bukan mesti. Kahwin lah bila dah cukup syarat kahwin, ya, dah ada semua kemampuan, silakan, ya. Jadi saya masukkan hanya Nabi terima wahyu, ya. Kemudian 615, ya, 615 ni penting, ya. Sebab apa? Sebab 5 tahun, dalam masa 5 tahun tu, maknanya 3 tahun pertama tak lagi, tapi 2 tahun selepas itu, ya, orang Islam didera oleh Quraisy. Itu yang membuatkan mereka terpaksa berhijrah ke Habasyah. Nanti kita akan tengok Habasyah tu di mana, ya. Dan Habasyah ini sebenarnya adalah negara moden Eritrea, ya, Eritrea. Sebab apa? Kita akan buktikan berdasarkan fakta geografi, ya. Kemudian 616, ya. Ini Hamzah dan Umar memeluk Islam. Inilah kita kata titik mula Islam menjadi gagah. Sebab Hamzah dan Umar ini adalah dua, kita kata apa, tokoh, ya, tokoh peperangan. Hamzah, ya, siapa tak kenal, dia digelar sebagai singa Allah. Ya, kalau Khalid ibn Walid, pedang Allah, Saifullah. Dia ni Asadullah. Asad maknanya singa. Ya, itu Hamzah. Umar, siapa tak kenal Umar? Ya, Umar ni dia tak ada negotiation tuan-tuan. Tak boleh nak nego lagi dah, ya. Pancung terus, ya. Sebab itu zaman Umar tak ada fitnah. Ya, ada kumpulan-kumpulan yang jenis-jenis nak menyebab jalan sesat ke, memang Umar ambil tindakan fizikal je. Ya. Sampai orang tu tak berani lagi nak buat fitnah. Itu zaman Umar. Ya. Jadi hijrah pula kali kedua ke Habasyah, 2 kali hijrah. Tetapi kedua-dua hijrah ni Nabi tak pergi, ya. Nabi hanya benarkan para sahabat, termasuklah Osman, menantu baginda, ya. Ali pun tak hijrah, Umar pun tak hijrah. Sebab tu pimpinan utama dia tak boleh hijrah. Ya, pimpinan utama dia kena duduk, ya, duduk di Mekah sama-sama menghadapi kesusahan. 619 Khadijah dan Abu Talib meninggal. Ya, malah mereka meninggal dalam jangka masa yang sangat singkat. Kalau tengok The Seal Nectar kata hanya 3 hari je beza. Ya, Abu Talib dengan Khadijah ni. Ya, usia Nabi sekitar 50 tahun. Ya, saya dah sebut sepanjang Nabi berkahwin dengan Khadijah, Nabi tidak pernah berpoligami, tak ada kahwin 2, tak ada. Ya, kahwin 3 lagi tak ada lah. Ya, hanya kahwin selepas daripada Khadijah meninggal. Ya, jadi kalau nak ikut sunnah itulah package dia. Ya, maknanya selagi mana Khadijah ni masih hidup, maka sunnahnya ialah seorang saja, ya. Kemudian dakwah Nabi dan Zaid ke Taif. Taif ni satu kawasan sejuk tuan-tuan, ya. Macam Cameron lah, ya. Nak kata genting tak berapa sesuai sangat, ya. Cameron lah kita kata. Kawasan buah-buahan, nanti ada peluang, ya. Saya ada gambar-gambar Taif tu, ya. Tapi nantilah, ya, ada peluang nanti kita tunjuklah, ya. Taif ni kawasan yang sangat subur, ya, banyak buah-buahan. Tuan-tuan duduk di Mekah tu, tomato, ya, biasanya tu datang pada Taif. Yang tuan-tuan makan buat nasi ayam tu di Mekah, dia datang pada Taif. Sebab Taif ni subur kawasan ni, sangat sejuk. Ya, ada tempat rekreasi. Dan kalau tuan-tuan pernah pergi Taif, Taif ni ada cable car, mungkin tuan-tuan tak pernah tahu, pergi Taif, tapi nak pergi tu kena pakai visa ziarah. Ya, tak boleh pakai visa umrah. Visa umrah tak boleh pergi Taif. Visa ziarah ni, tapi itulah dah 2 tahun Malaysia, ya, tak dapat visa ziarah, ya. Tahun ini pun tak ada, ya. Tak ada company yang dapat. Andalusia ke Raiha ke semua tak dapat. Ya, saya tak tahu apa sebab. Tapi Turki dapat. Turki dapat, Iran dapat, Malaysia tak dapat. Ya, apa sebab? Ya.
Jadi dah 2 tahun tak dapat. Jadi kalau dapat itu sangat menarik lah, pergi ke Taif, ya, tengok tempat Nabi. Peristiwa Isra Mi'raj berlaku. Kemudian berlaku perjanjian Aqabah, ya. Pasal apa dia panggil Aqabah? Sebab perjanjian berlaku di Mina, tempat melontar Jamratul Aqabah. Itu yang panggil Aqabah tu, ya. Sampailah perjanjian yang kedua, setahun lepas tu barulah, ya, orang-orang Madinah buat aku janji dengan Nabi. Bila aku janji baru Nabi hijrah. 1 hijrah, ya. 2 hijrah berlaku perang Badar, 3 perang Uhud, ya. 5 perang Bani Mustalik dan perang Ahzab, ya, perang gali parit tu. Selepas daripada perang tersebut, Yahudi dah tak ada duduk di Madinah lagi. Semua Yahudi kena halau atau kena bunuh. Tempat tak ada peristiwa perang besar berlaku. Ya, perang-perang kecil-kecil lah, ya, ekspedisi tentera saja. Ya, ini saya ambil yang penting saja. 6 hijrah, perjanjian Hudaybiyah. Ya, ingat lagi Nabi mimpi kan? Nabi mimpi pakai ihram bersama para sahabat, ya, tawaf di keliling Kaabah. Jadi Nabi pun, ya, bawa para sahabat pergilah nak buat umrah tapi ditahan. Nabi nak masuk daripada Tan'im, ya, jalan utama Madinah ke Mekah, Tan'im kan? Tuan-tuan kalau naik bas lalu Tan'im, ya. Sampai di Tan'im tengok tentera musuh dah tunggu. Nabi pun belok ke Hudaybiyah. Ya, nanti kita akan tengok gambar Hudaybiyah, saya ada gambarnya dalam ni, ya. Masjid Hudaybiyah, ya, tuan-tuan akan dipertonton, tuan-tuan dah tahu semua ni. Cuma bila kita bincang begini lebih menarik, ya. Jadi biasa dalam kursus umrah atau kursus haji saya akan tunjuklah gambar-gambar ni, ya. Lebih hidup lagi lah perbincangan kita, ya. Kemudian perang Khaibar ni semua nanti kita akan sebutlah, ya. Sampailah 11 hijrah Nabi SAW diwafatkan oleh Allah. Naiklah Abu Bakar, ya. Sebab tu saya dah sebut kepada tuan-tuan, bila kita habis mengaji kitab Nurul Yakin, insya-Allah kita akan baca pula sirah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, ya, sejarah 4 orang khalifah, ya, yang kita dah mulakan di Masjid USJ, ya, Masjid Al-Mu'minun untuk muslimat tu. Kelas petang kita dah mula, ya. Dah masuk apa ni, cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq, ya. Okey tuan-tuan, jangan bimbang, ni kita akan tunjuk banyak kali lagi, ya. Gambar kota Mekah, cuba tuan-tuan tengok. Sebab apa dipanggil kota Mekah? Sebab Mekah itu di, apa kita panggil, di ada dia punya fortress, ya, fortress ni mana, fort, ya. Sebab itulah dipanggil kota Mekah. Zaman dulu, ya, Mekah dan Madinah, sebelah ni Madinah, ya. Semua ini gambar ni saya ambil di di Museum Al-Haramain. Tuan-tuan pergi sebelah daripada kilang Kiswah Kaabah kan, kilang tempat tu, sebelah dia je, ya. Tapi itulah bukan setiap kali kita boleh masuk. Rezeki lah tuan-tuan, ya. Alhamdulillah masa saya bawa grup Haji Anida pun kami berpeluang untuk ziarah dia panggil Museum of Two Holy Cities, ya. Jadi ini gambar ni diambil, ya, sekitar awal tahun 1900, tuan-tuan. Ini sebelum minyak ditemui di Arab Saudi, ya. Dan memang Mekah ni masih ada di punya kota dia. Sebab itu zaman dulu sesiapa yang keluar daripada kota dianggap bermusafir. Kalau tuan-tuan baca kitab-kitab fiqh lama, disebut sesiapa yang keluar daripada kota maka ia dianggap musafir, ya. Sebab siapa yang keluar tu maknanya mesti bawa bekalan, nak berjalan jauh, ya. Zaman kita ni dia tak pakai kota dah. Kota yang tinggal di Malaysia satu je, Kota Darul Ihsan, ya. Itu je tinggal satu, ya. Dan Kota Baru bandar lah kan. Tapi yang ada pun, yang ada pintu gerbang, ya, Kota Darul Ihsan, ya. Kota Luar tu berkemah Ustaz. yang mana? Luar tembok. Di luar ada bangunan, ada kemah pun ada. Yang Itu banyak tu. sebelah kanan tu kemah tu. Sebelah kanan tu. Nampak macam, ya, sebelah kanan tu. Tak ada building tu. Ada laser, ada laser. Kalau ada laser dia senang. Ya. Kalau ada kita boleh tunjuk je. Okey, tak apa, ya. Ini gambar lama dia, ya. Okey, Mekah, Madinah, ya. Okey, pengetahuan sirah ni ada beberapa perkara yang boleh saya kait, ya. Persidangan bawah pokok ni bukan nak cerita politik tidak, tapi pernah berlaku zaman Nabi, ya. Anak-anak makan ni saya bagi beberapa contoh saja. Contoh banyak tuan-tuan, ya. Tapi saya bagi beberapa contoh saja, ya. Ni cerita berak dulu lah, ya. Sebenarnya berlaku Bai'atul Ridwan, ya. Bai'atul Ridwan. Ni cerita panjang, nanti bila kita sampai nanti kita ceritalah. Ini dia punya promo saja, ya. Okey. Ini gambar lama tuan-tuan, ya. Ini awal tahun 90-an juga, tahun 1900 bawah, ya. Ini hanya untuk orang Islam saja, ya. Muslim only permitted, ya. Okey. Ini masjid lama Hudaybiyah, ya. Tuan-tuan kenal model itu, kenal, ya.
Dinding. Ya. Tinggal dinding. Ini masjid, dia tak panggil Hudaybiyah, Hudaybiyah dalam kurungan. Nama baru dia Shumaisi. Tengok atas tu. Alif lam shin mim ya. Ini daripada belah belakang ini masjid Shumaisi daripada belah depan, afwan, belakang sebelah kanan. Yang saya tadi tu belakang masjid ni, belakang masjid Shumaisi, tuan-tuan akan nampak masjid lama Hudaybiyah ni. Masjid ni dibina pada zaman selepas zaman sahabatnya. Tapi ini bukan masjid asal. Masjid asal setengah kilometer daripada sini. Kita tak boleh pergi. TV3 itu masa dia buat penggambaran yang boleh pergi. Kita tak boleh pergi, hanya sekadar sini saja. Atas sebab-sebab keselamatan. Kerajaan Arab Saudi tak benarkan. Kecuali untuk dokumentari lah, macam TV3 pergi. Shumaisi, perjanjian tadi sudah. Baik Anto Ridwan kita tinggal je lah. Pergi laju-laju sebab ni mukadimah saja. Dari Umar dan Rasulullah, terjemahan Al-Quran. Ni dimakan anak-anak ni satu kes yang berlaku di Hyderabad. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Urdu umur 100 tahun dimakan oleh anak-anak. Jadi yang ajaibnya anak-anak ini hanya memakan terjemahan saja, tapi teks Quran, teks Arab tu tak dimakannya. Gambarnya ada sebelah tu dia. Terjemahan Quran umur 100 tahun, 100 tahun ini dia tuan-tuan. Yang dimakan hanya dia punya terjemahan saja. Kes ini pernah berlaku zaman Nabi dan para sahabat di boikotnya. Bila mereka buat perjanjian, dia letak surat perjanjian dalam Kaabah. Yang dimakan, semua dimakan melainkan perkataan Allah. Allah tidak dimakan. Itu pernah berlaku zaman Nabi. Jadi peristiwa ini berlaku juga zaman kita. Ini menunjukkan, kita kata sejarah itu boleh berulang, tuan-tuan. Ini kelebihan lah. Kemudian kedudukan Mekah. Ini Eritrea, tuan-tuan. Bawah Sudan tu, in between Sudan dengan ETH tu Ethiopia. Tengah-tengah tu Eritrea. Dan Ethiopia dia tidak ada pantai. Antara Eritrea dengan Mekah ni dah tak jauh, cuba tuan-tuan tengok, dipisahkan oleh Laut Merah lah. Eritrea bawah je, sebelah kiri. Di situlah tuan-tuan ingat sejarah Najasyi. Najasyi ni seorang raja beragama Nasrani, tapi dia adil dan akhirnya dia masuk Islam. Ketika dia meninggal dunia, Nabi melakukan solat solat jenazah ghaib. Dan biasanya Nabi bila solat jenazah ghaib, Nabi tak buat dalam masjid. Nabi buat dekat dengan kawasan Baqi' sekarang ni, kawasan kubur Baqi', ada kawasan lapang. Di situ Nabi melakukan solat. Begitu juga solat panggil hujan. Bila berlaku kita panggil kemarau, Nabi dan para sahabat akan pergi ke sana untuk solat istisqa. Sebab apa? Sebab solat istisqa, binatang pun datang, tuan. Unta dan juga kambing pun dibawa sekali. Bukan nak suruh dia solat, tidak. Tapi supaya Allah, kalaulah Allah tak kesian pada manusia pun, Allah kesian pada kambing yang nakkan air. Dia sampai peringkat begitu. Sebab itu bila buat kawasan lapang, wanita yang haid pun boleh datang. Macam sembahyang raya kan. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan pergi ke Yogyakarta, pergi ke Solo, kawasan Muhammadiyah, mereka buat solat Aid biasanya di kawasan lapang. Mereka tak buat dalam masjid seperti mana Nabi. Mereka cuba buat seperti mana Nabi buat lah. Jadi tuan-tuan tengok itu Madinah duduk di atas. Ini kalau tuan-tuan daripada Madinah ke Mekah, tuan-tuan akan jumpa lah tu Yambo, dan seumpamanya. Jeddah di sebelah kiri. Jadi kawasan Madinah, Mekah dan Jeddah dipanggil sebagai Hijaz. Kalau tuan-tuan dengar Hijaz tu, situlah sebenarnya. Yaman di bawah, Oman macam biasalah. Oman di sebelah kanan ni. Ni gambar model lah tuan-tuan. Oman ni dia, tuan-tuan tahu Oman ni mazhab apa? Oman ni dia mazhab Khawarij, tuan-tuan. Dia panggil mazhab Ibadi, dia panggil Ibadi. Khawarij ni maksudnya siapa buat dosa besar kompor neraka. Tak ada ampun-ampun. Jadi dia agak strict sebab tu dia punya negara agak sedikit tertutup. Ada student dia datang belajar di kita di Malaysia ni. Dia agak sedikit begitu. Jadi Iraq di atas, Jordan tu gambar insya-Allah kita akan tunjuk lagi lah. Macam ni. Iran Syam. Iran bukan Arab, bahasa dia Parsi. Ramai orang ingat Iran ni Arab, bukan. Macam Turki bukan Arab. Turki bahasa Turki lah. Jadi yang Arab ni sebenarnya hanyalah di Arab Saudi dan juga Yaman. Itu saja yang asal. Tetapi kita tengok Iraq ni Parsi. Sebab tu Saddam Hussein bukan Arab juga.
Saddam Hussein ni Kurdi ya. Saddam Hussein Kurdi. Dia Kurdish ya. Dan Kurdish ni lah sebenarnya banyak pejuang-pejuang Islam. Sebab itulah apa kita panggil kerajaan kuasa dunia ni, Amerika ke apa, dia tidak benarkan Kurdi ni membina negara merdeka. Sebab dia takut orang Kurdi akan membantu membebaskan Baitul Maqdis seperti mana Salahuddin Al-Ayyubi. Sebab Salahuddin Al-Ayyubi Kurdi, dia bukan Arab. Dia Kurdish kan ya. Sebab itu kita tengok ya bagaimana orang-orang bukan Islam, orang bukan Arab pun ya Allah boleh naikkan kedudukan mereka ya. Ini tahun Rasulullah dilahirkan, tuan-tuan ya. Kisah bagaimana daripada Sana'a sampai sekarang ada ya, Sana'a orang panggil ya, Sana'a. Kalau kita pergi Mekah transit di Sana'a ya, di Yaman ya, itu kawasan Yaman tu. Kemudian apa kita panggil ya, Abrahah tu daripada Sana'a tu mereka menuju ke Makkah untuk memusnahkan Kaabah ya. Tetapi mereka telah diserang oleh Tayran Ababil, tentera udara ya. Dan sebelum sempat sampai ke Mekah ya, daripada Muzdalifah dengan Mina tuan ya, di tengah-tengah tu mereka telah diserang. Ada satu tempat dia panggil Wadi Muhassir. Wadi Muhassir ini kemah paling jauh ya. Kalau kita duduk Mina kita melontar, dia kemah yang paling jauh. Dia dah nak masuk Muzdalifah, maknanya kita bermalam di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, tonton ke depan sikit je dah masuk Wadi Muhassir. Sebab itu bas dan kenderaan kalau sampai situ disunatkan kita laju sikit. Sebab itu kawasan yang pernah turun bala ya, turun balang ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pengalaman saya lah bila naik bas, bila sampai di Wadi Muhassir itulah bas perlahan. Tak tahu apa sebab slow situ ya. Patutnya kita sunat laju. Sebab itu Nabi pernah menyebut para sahabat, boleh kita pergi tempat-tempat azab ni boleh. Macam ada orang tanya, Ustaz boleh ke pergi Laut Mati kan? Laut Mati kan tempat Nabi Lot dulu ya, dengan penduduk dia Sodom. Kita kata boleh pergi itu untuk ambil iktibar boleh. Ya, setakat nak rendam kaki apa kita kata boleh, tak ada masalah. Tapi jangan enjoy sangatlah di situ sebab itu bukan tempat enjoy ya. Itu tempat untuk kita ambil iktibar. Ya. Itu cerita dia. Okey. Terus lagi Maulid Rasul kita dah sebut melalui buku kita Nurul Yakin. Nabi lahir hari Isnin 9 ya, bukan 12. Ini telah diperbetulkan ya. Kemudian Nabi lahir kita tahu di rumah ni, dan antara ibu susu Nabi ialah Suwaibah ya, Suwaibah Al-Aslamiyah. Bukannya Halimah dulu ya. Mula-mula Suwaibah dulu yang menyusukan Nabi. Dan ada juga riwayat mengatakan ya, kakak angkat Nabi yang menjadi ibu susu Nabi ya, nama dia ialah Barakah ya, ataupun Ummu Aiman ya. Kemudian lokasi Maulid ni kita tahulah ya. Kalau tuan-tuan ni biasa kita lawat lah, jarang ya. Ni maktabah ni jadi maktabah ya. Jadi maktabah ya. Ni mungkin lebih jelas lagi. Ini sebelum dia buat tembok lah ya, lagi nampak. Kalau saya boleh bacakan untuk tuan-tuan, Suqul Lail, nama tempat ni ialah pasar malam. Suq tu pasar, Al-Lail malam. Nama tempat bukan sebab ada pasar malam, tapi nama tempat tu. Suqul Lail Al-Bait ya. Rumah allazi wulida fihi, tempat dilahirkan di dalamnya Habibullah, kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tempatnya. Ya, kalau dekat tadi macam ni lah ya. Ni dah tutup dengan tembok dah ya. Dulu dia agak terbuka sikit. Ya. Rumah-rumah belakang tu kebanyakannya sudah tidak ada lah tuan-tuan ya. Ditulis atas tu maktabah ya. Atas rumah tu ditulis maktabah sama macam depan. Maktabah dengan makna library. Ya, library. Dia jadi library. Tapi berkunci tuan-tuan. Setiap kali kita datang berkunci. Tak boleh masuk. Ya, dia takut orang buat khurafat ya. Nanti orang buat balik apa ke ya. Daripada situ. Ini gambar lama lah ya. Tadi ni gambar baru. Gambar lama ya. Bukit-bukit belakang masih ada lagi ya. Okey. Jadi ini Ummu Aiman yang saya sebut tadi ya. Ummu Aiman ni kakak angkat Nabi ya, dan dia umur dia panjang. Masa mak Nabi Aminah meninggal ya, beliaulah yang telah mengasuh Nabi. Dia duduk bersama dengan Nabi sampai Nabi kahwin dengan Khadijah. Ya. Sampailah Nabi wafat, Ummu Aiman masih hidup lagi. Jadi kalau Nabi umur 63, maknanya dia umur lebih lagi lah. Ya. Dan dia ni dipanggil sebagai Ummu Aiman Barakah. Nabi kahwinkan dia dengan Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Ya. Dapatlah anak nama Usamah bin Zaid.
Ya. Itu nanti kita akan sebut lagi keturunan Rasulullah, tak apalah ya. Ini semua ni gambar-gambar ni banyak saya ambil daripada satu buku, nanti kita akan sebut. Ini tempat perkuburan ya, ibu bapa Nabi ya. Dikebumikan di satu tempat dia panggil Abwa ya, Abwa tu dalam perjalanan Nabi. Ya. Kan bila Nabi dipulangkan oleh Halimah ke rumah Aminah ya, Aminah bawa Nabi pergi ziarah keluarga ya, di mana tuan-tuan, di Yasrib atau Al-Madinah. Dalam perjalanan balik di Abwa tu ya, dia meninggal dunia. Maka Ummu Aiman lah yang bawa dia balik ke Mekah ya, untuk bertemu dengan Abdul Muttalib, datuk Nabi ya. Contoh-contoh kitab sirah. Ni antara kitab sirah yang baik tuan-tuan ya. Kitab Sahih Sirah Nabawiyah ya, oleh Syekh Nasiruddin Albani. Ini sudah terjemah dalam bahasa Indonesia ya. Ini nipis je ya. Ini antara karya terakhir dia. Kalau kronologi tadi saya dah sebut ya. Kitab sirah ni ada lagi tak kitab lain? Ya, ada insya-Allah. Ini Halimah Sa'diyah. Ini saya sebut Hudaibiyah yang tuan-tuan pergi tadi. Dalam perjalanan ke Hudaibiyah, kita daripada Mekah ya, tuan-tuan daripada Mekah sebelah kanan tu, tuan-tuan nak pergi ke Hudaibiyah, biasanya kita akan berhenti di kawasan ladang unta ya. Kalau biasa tuan-tuan minum susu unta, ladang unta tu di kawasan perkampungan Halimah Sa'diyah. Kan tuan-tuan tengok ada kemah, ada orang bela kambing kan. Macam itulah lebih kurang suasana. Ya, suasana dia begitu panas ya. Nabi dilatih menjaga kuda, menjaga unta di sana ya, menjaga kambing di sana. Ya, Nabi hidup dalam keadaan susah ya. Tapi tidaklah jauh sangat kawasan ni, sebab dia lebih kurang dalam 22 km saja daripada Mekah ya. Hudaibiyah tu tengah-tengah tu lagi dekat kawasan dia. Kemudian ni Nabi cerita tentang diri nantilah kemudian. Ini satu lagi buku yang menarik dalam bahasa Inggeris tuan-tuan. Terjemahan Darussalam. Tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan boleh beli. Tapi di sini pada ya, Atlas on the Prophet Biography. Dia banyak gambar. Ya. Atlas on the Prophet Biography. Ini antara buku bergambar yang sangat menarik ya. Ini kalau pergi kedai-kedai pun MPH pun ada ya. MPH tengah ada sale sekarang ya. MPH apa ni apa? Limit Valley ya. Limit Valley. Apa ni? Tuan-tuan carilah buku ni, sangat menarik tuan-tuan. Saya tak pasti berapa harganya, dalam RM40 lebih kot saya. Ya. Kalau dia nak pergi umrah, pesan aja ya. Ini sangat menarik dalam bahasa Arab juga, tapi dah terjemah dari Inggeris ya. Okay. Kemudian ni kitab Nurul Yakin kita. Ya, ni kitab Nurul Yakin yang tuan-tuan miliki tu ya. Tapi di belakang tu ada ni tak? Tak ada. Ada. Dah tak ada. Ni buku yang saya punya lah ya. Ni yang tag yang lama punya saya. Zaman Nabi bila tahun berapa dia dah sebut juga ya. Kemudian ini yang The Seal Nectar tu, yang diterjemah oleh Yadin ya, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Ya, ini terjemahan bahasa Melayu dia tapi tebal tuan-tuan, balki buku dia. Ya. Dan dia adalah ubat tidur lah ni ya. Kalau tuan-tuan susah nak tidur ya, bacalah kitab ni insya-Allah ya. Boleh tidur nyenyak ya. Ya. Okey ya. Kemudian ini doa yang biasa Nabi baca tuan-tuan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, ini doa yang Nabi selalu baca ya, untuk kita ditetapkan hati kita ya. Doa ni kita amalkan ya. Okey. Dan ambil dah tuan ya. Allah sentiasa bersama ya. Ini saya ambil daripada hadis riwayat Muslim ya. Sesiapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu ya. Macam malam ni Haji Rahman daripada USJ datang ke sini ya, perjalanan dia berapa minit tak tahulah ya. Jadi dalam perjalanan tu kalau tujuan untuk mencari ilmu, maka mudah-mudahan menjadi sebab untuk dipermudahkan oleh Allah jalan ke syurga, satu jalan ke syurga. Amin ya. Kita semualah mudah-mudahan ya. Ya, ini ada gambar-gambar lain ya. Zaman moden ni. Ada lagi yang kita insya-Allah nanti kita akan tengok balik lah ya. Yang kita dah tengok tadi. Ini di Bosra ya, Bosra. Ya, tempat Nabi bertemu dengan padri yang suruh Nabi balik ke Mekah. Ya, Abu Talib bawa dia ke datang kemari ya. Ini di Bosra di Syria tuan-tuan ya.